الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير والرحمة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sambung kitab kita, iaitu Tarbiyatul Aulad. Bulan lepas, pelajaran pertama, kita masih lagi di muqaddimah, iaitu guru kita menyebut mengenai kenapakah umat terdahulu mereka dimuliakan, mereka menjadi kebanggaan sampai hari ini. Yang pertama ialah mereka bersikap asyidda wa'alal kuffar, iaitu bersikap tegas dengan orang kafir. Yang kedua, sesama orang beriman mereka bersikap rahim. Seterusnya mereka sujud, rukuk dan sujud hanya semata-mata kerana Allah dan ingin mendapat redha Allah. Ini antara punca mereka menjadi umat yang mempunyai kemuliaan dan dibangga. Lagi sifat mereka ialah mereka sedikit tidur malam, dan pada awal paginya mereka memperbanyakkan istighfar, dan harta yang mereka miliki bukan guna untuk sendiri, bahkan ada hak untuk orang yang meminta, orang miskin yang datang meminta, dan orang miskin yang tidak datang meminta, dia pula pergi memberi. Dan mereka mempunyai sifat asar, sifat berkorban, mendahulukan saudaranya lebih daripada dia. Itu dia panggil asar, walaupun dia sendirinya susah. Dan mereka tidak bakhil, tidak kedekut, tidak syuh. Asyuhu ay al-bukhl. Dan kenapa lagi mereka mendapat kemuliaan, syarafan wa fakhra? Kerana dari kalangan mereka ada rijal, ada lelaki yang membenarkan janji Allah, yang jenis tak takut mati. Sebab tu dia jadi hebat. Kemudian guru kita menyebut melalui pandangan dia pada hari ini, dia dapati ada dari kalangan ad-du'at, pendakwah-pendakwah, mereka semacam putus asa untuk nak mengajak umat ke arah nak jadi macam tu, macam yang kita sebut itu. Kenapa jadi macam tu? Yang pertama, kerana pendakwah itu sendiri jahil dengan tabiat agama ini, iaitu tabiat agama ini mengajar. Yang kedua, berpunca dari hubbud dunia wa karahiyatul maut, lebih seronok dengan kesenangan dunia sehingga tak ingat nak mati, nak hidup je,
menyebabkan perjalanan dakwahnya lari dari landasan mengejar dunia. Yang ketiga, berpunca dari jahil. Kenapa dia jadi Muslim? Kemudian guru kita menyebut imbas kembali kehebatan umat dahulu, di mana orang-orang muslimin memahami bahawa Islam itu adalah agama kuat, agama kekuatan. Mereka menjadikan syiar mereka, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, iaitu buatlah persediaan semaksimal mampu kamu dari kekuatan-kekuatan. Bila dia faham ayat ini, dia bina kekuatan, dia cari kekuatan, dia bentuk kekuatan. Sama ada kekuatan fizikal, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan pengaruh, al-quwwah. Kemudian pada hari orang-orang Islam faham bahawa Islam itu adalah agama ilmu, maka mereka menjadikan ilmu sebagai slogan mereka, iaitu firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Pada hari mereka memahami bahawa Islam itu mengiktiraf manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dialah, mereka lah yang memiliki bumi ini, berhak mengeluarkan kandungan-kandungan bumi. Maka firman Allah, wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, dialah Tuhan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maka dia takbir betul-betul lah bumi, sebab dia khalifah. Dia anggap dia tu khalifah. Kita sini pelik, dia tak anggap dia khalifah. Bila dapat memimpin, dia kata itulah peluang aku nak cedok semua jenis harta masuk dalam kepuk dia. Itu kesilapan besar. Pada hari mereka memahami Islam, bahawa Islam itu memuliakan insan, karramal insan, dan melebihkan yang nama insan ini nak banding dengan makhluk-makhluk lain, yang mana insan ini ada tanggungjawab dia, menunaikan muhimmah dia, tugas dia, dan syiarnya ialah walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, wa ja'alnahum fil barri wal bahr, dan kami jadikan anak Adam ni di mana saja ada, fil barri wal bahr, di darat pun dia ada, di laut pun dia ada. Itu manusia hebatnya, dia meneroka dunia. Di darat sementara lah, sebab tempat hidupnya di darat. Di laut pun ramai juga manusia yang bekerja. Nak sebut lagi di udara pun ramai juga manusia. Sekarang ni ramai manusia di udara. Tak berapa puluh ribu buat kapal terbang. Ramai tu. Kalau tengok satelit apa ni yang ditayang, berselisih kapal terbang berapa dekat atas. Ramai, rupa-rupa ramai juga seluruh dunia. Baik, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan kepada mereka yang namanya manusia itu dari yang baik-baik. Wa faddalna, dan kami lebihkan mereka berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain dengan kelebihan-kelebihan. Sambung pagi ini muka surat 7, muka surat 8. Ngantuk lah. Dia cara ulasan kitab ni beza dengan cara ulasan kitab yang kita baca tu. Tafsir apa ni, Sya'rawi tu. Cara tarikan Sya'rawi lain. Dia lebih kepada memikat hati-hati
orang-orang yang tua-tua cara ulasan dia, dan dia guna bahasa yang paling mudah, dan dia buat contoh sekali. Kalau dia sebut ayat Quran, tak pernah dia tak buat contoh. Contoh itulah yang menarik kita untuk mudah faham. Tapi untuk kelas kita yang ni, dia semacam bahasa orang-orang universiti gitu. Tak apalah, kita tunggu bahasa sikit yang mudah. Abdullah Nasir Alwan. Wa yaumun, kita sambung lagi. Pada hari mereka, ini imbas kembali kehebatan umat dulu. Pada hari mereka memahami bahawa Islam itu mengiktiraf manusia, dia bertanggungjawab mengguna akalnya, dan dia bertanggungjawab mengguna hawasihi, panca inderanya. Hawasih, panca indera. Panca indera itu bahasa apa? Panch itu 5, indera itu deria 5. Panca indera itu bahasa Hindi, panch itu 5. Hawas dalam bahasa Arabnya. Maka mereka bangun tegak dengan peranan bidaurin, dengan peranan masing-masing, tanpa cuai. Kenapa? Kerana syiarnya ialah, yang jadi macam tu dia buat slogan hidup dia. Ayat Quran surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Makna dia, jangan duk nyibuk kalau kamu tak faham. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mu tak faham dalam bidang ni, duk sibuk nak kacau dalam bidang. Mu tak faham ilmu pertanian, tiba-tiba nak jadi menteri pertanian. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tak pernah jadi askar, jadi menteri pertahanan. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau letak seseorang pada bukan ahlinya, kacau. Nak baiki motor pergi hantar kedai nasi, mana boleh? Tak boleh kan? Nak baiki motor kena hantar kedai pomel lah. Jangan ada buat kalau kamu tak tahu. Baik, susunan apa? Kementerian mestilah dari orang yang ahli. Sebagaimana kalau zaman Mubarak di Mesir, kalau ketua tentera diambil dari kalangan tentera. Menteri yang pegang bahagian tentera ialah menteri yang dulunya pernah jadi tentera. Tu jadi hebat. Zaman Mubarak tu tak apalah, dia jahat tu dia punya pasal lah. Hebat dalam jahat. Menteri pendidikan, dia mesti letak orang yang terdidik. Menteri apa saja, pertanian, mestilah dia itu orang yang pakar dalam ilmu pertanian, baru kena. Allah sebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berdiri pada tempat kamu tak ada ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini pengkhususan lah, pengkhususan. Inna sam'a, kerana pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, akal, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Dia jadi slogan hidup dia dan umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka jadi hebat. Wa yaumun, pada hari mereka memahami bahawa Islam mengiktiraf bahawa dunia ini, alam ini, semuanya digerakkan oleh Allah kepada insan untuk dia berkhidmat kepada insan.
Maka syiar mereka ialah, slogan mereka ialah wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Surah Al-Jasiyah ayat 12. Kami gerakkan, sakhara makna dia gerakkan. Sakhara, Allah gerakkan matahari, itu dipanggil sakhara. Allah gerakkan bulan, Allah gerakkan planet-planetnya, Allah gerakkan kapal-kapal besar di lautan, Allah gerakkan kapal-kapal besar di udara, itu dipanggil sakhara. Gerakkan binatang-binatang. Sakhara lakum ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, untuk berkhidmat kepada manusia. Dan kalau secara itulah Allah, dia gerakkan semua ini untuk manusia. Cuba bayang apa kedudukan manusia, betapa hebatnya, betapa mulianya yang nama insan. Mulia insan. Tapi insan tidak mahu memuliakan diri sendiri, lalu dia cari selain daripada Allah. Allah menghormati akal yang ada pada insan, lalu melarang yang mabuk-mabuk, tak boleh makan, tak boleh minum yang mabuk-mabuk, tak boleh seduh yang mabuk-mabuk. Tapi jenis manusia yang tak erti apa, dia buat pula pertandingan hisab apa, weight. Tu bangsa Melayu, betapa tololnya bangsa ini. Tolol sungguh lah. Dia boleh buat pertandingan hisab wakuf lah, kita kata, berkepul dalam dewan. Padahal Allah gerakkan seluruh alam ini untuk beri servis khidmat kepada yang namanya insan. Tapi insan tak pandai guna, tak kenal dia tu insan. Subhanallah. Orang Cina tak buat kerja macam tu, walaupun dia non-Muslim. Dia suruh pakai isap, kita pakai isap, berkepul dalam dewan, buat pertandingan isap, siapa pandai buat asap banyak. Senang nak buat asap, pakai sabut berasap. Subhanallah, tak cerdiknya. Padahal dia dimuliakan oleh Allah, nama manusia. Ini jenis tak faham lah belakang. Orang dulu faham benda macam tu, isap buat apa, orang bagi duit, baik makan nasi sedap. Bismillah. Wa yaumun, pada hari mereka ni orang dulu daripada kita lah, mereka memahami bahawa Islam adalah agama at-ta'ammul, agama yang ta'ammul, teliti, wat tafkir, agama yang menghormati, berfikir. Dari kejadian langit dan bumi untuk sampai ke hakikat yang sabitah, yang sabit. Maka mereka menjadikan syiar mereka firman Allah surah Yunus ayat 102. Qul unzuru ma fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, unzuru, lihatlah, kajilah, buat researchlah, selidiklah. Itu dipanggil unzuru. Unzuru asal daripada lihatlah. Tapi kita perluaskan dia punya bahasa dia, kajilah, selidiklah, telitilah, buatlah eksperimen. Madza fis samawati wal ard, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Bijaknya mereka orang putih lah kita kata, mereka ni suka kamera. Mana saja suka bergambar. Kita pun suka kamera juga, tapi tak pandai buat duit dengan kamera. Dia masuk hutan, panjat pokok tinggi ramai, dengan kamera dia. Dia buat filem dia, memperkenalkan jenis-jenis burung yang tak pernah dilihat manusia. Subhanallah, keindahan yang hebat,
ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana kesungguhan naik gadai nyawa pokok tinggi macam tu dalam hutan nun jauh di sana, kita tak tahu kebesaran itu. Ini dia panggil unzur. Mereka bersungguh. Kita tak bersungguh sekadar ambil gambar masuk Facebook gitu ya. Mereka buat bisnes yang hebat. Bukan sikit, ramai punya orang. Tak percaya cuba tengok filem-filem. Banyak filem mereka kan bertimbun-timbun. Tak tahu nak pilih yang mana. Banyak sangat. Sebab masing-masing minat macam tu. Buat secara profesional. Kulil zuru madza fis samawati wal ardh. Percaya ke tidak, dalam laut itu banyak sangat makhluk yang hebat, yang indah, yang memukau, yang tak pernah kita lihat. Luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada orang sanggup terjun dalam laut, ambil gambar semua, buat dokumentari, kita pun tak tahu. Subhanallah. Unzuru. Kita tumpang manfaat daripada kerja-kerja mereka. Wa yaumun, pada hari, sepatutnya semua ini dipelopori oleh Muslim. Wa yaumun, pada hari mereka memahami bahawa Islam itu adalah agama dinul amal, agama amal. Wa dinun nasyat, dan agama aktif, cergas. Wal hayawiyah, agama yang hidup, segar. Maka syiar mereka guna ialah surah Al-Mulk ayat 75. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Dialah Tuhan yang menjadikan kepada